khair. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Dr. Suariza Muhammad, pengarah pembangunan pendidikan dan operasi Perkim Kebangsaan, seterusnya panitia pelaksana program Istimak Komuniti Pendakwah Komuniti Perkim, Istimak Komuniti Pendakwah Perkim, Ustaz Jaiz, seterusnya para peserta. Kalau dekat Indonesia tu orang panggil pemirsa. Biasa dengar tak nama? Wahai pemirsa. Saya pun muka tak malu juga tanya apa tu pemirsa. Penonton. Kan? Dia pemirsa. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi didoakan kebaikan, al-khair, as-salamah, al-yusru, kemudahan, as-sakinah, as-sa'adah, kemudahan, kebahagiaan fid dunya ilal akhirah. Jadi pertamanya sebenarnya insan ini terlalu kerdil nak berdepan dengan tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah mati Allah SWT. Kata kerja ini sepatutnya ataupun segmen ini, slot ini diisi oleh KPP, Ketua Penolong Pengarah Mufti Wilayah, Dr. Said Saizan yang terkenal tu. Kami sezaman masa di Mesir dulu, sama-sama di kuliah Usuluddin. Bila ya? Lama dah, 1998. Jadi saya pada posisi mengganti. Sudah pasti sidang jemaah, pun maaf pada penganjur, saya bukanlah pada ni, tapi namun cuba untuk menyumbang kepada suatu bentuk perbincangan mungkin. Saya perkenalkan diri saya Ustaz Haji Muhammad Asno Abu Bakar. Saya adalah seorang penjawat awam sebelum PKP. Sebelum COVID beberapa hari saya meletakkan jawatan dan menjadi seorang yang bebas kan. Bertugas saya pendakwah dalam dunia sukan. Pelik sikit di dunia sukan. Baru ni di Sukma Terengganu, di Sukma Kuching, ada satu atlet Terengganu masuk Islam. Kita viral kan, ada atlet tu dia daripada Terengganu, dia menang pingat emas, dia istihar masuk Islam. Tapi sebenarnya dia dah Islam dah, cuma dia tak istihar kan. Jadi mak dia terkejut, ada isu sikit lah, tapi dah okey dah. 19 tahun, Li Chongwei Pandarela renang ke Rino kan, Pandarela tu semua kenal lah tu, Azizul Hasni. Tapi saya dah berhenti dan kemudian buat terlibat dengan dakwah di inilah guru takmil Melayu Persatuan. Saya merupakan pendakwah untuk sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pun pergi sebulan sekali. Juga Negeri Sembilan, baru dapat tauliah Negeri Sembilan untuk mengajar di kawasan Nila dan Seremban. Lain pernah terlibat juga dengan NGO banyak jugalah NGO pernah terlibat, antaranya Jam'iyah ni. Kalau orang Perkim mana kan, di sebelah daripada Perkim ada satu NGO Jam'iyah. Kita pernah dengar nama kan, tapi dululah dalam 15 tahun dulu. Baiklah tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, saya bapa kepada 7 orang anak. Saya ni anak KL, anak setinggan. Dulu nak pergi sekolah dekat Seto dulu, Mani Lombong. Nak pergi sekolah Mani Lombong, balik sekolah Mani Lombong lagi. Cuma tak jadi atlet renang je. Punyalah kawan-kawan aku mati tuan, kena sedut dengan jerlus tu kan. Ni yang seorang tak mati ni tuan jadi ustaz. Tuan ni. Namun alhamdulillah sekarang menetap di kawasan Dengkil. Tuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Baiklah tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, menjadi perbincangan malam ni agak-agak akademik sikit tuan-tuan ni, iaitu peranan Al-Quran dan hadis dalam pendakwahan.
Jadi saya dipahamkan oleh Al-Fadil Ustaz Jaiz bahawa yang ada di hadapan saya ni para pendakwah-pendakwah, maknanya kita selalu berdepan dengan orang yang nak didakwahkan. Maknanya kita berdepan dengan seseorang yang kita nak ajak kepada apa. Macam saya dalam dunia sukan dulu, terkenal banyak zaman-zaman awal tu dengan pakaian perempuan yang seksi dan seksa. Kan. Contohnya lah kalau lama-lama dulu atlet netball, siapa yang main netball kat sini? Perempuan kan. Beri ustaz baca yasin, ustaz nak doa kan. Tapi dia pakai seksi, tapi sebelum dia nak masuk gelanggang tu pakai apa? Yang macam orang perempuan pakai semayang, baju putih kan, baca Quran, baca yasin. Hati aku la ilaha. Tapi dakwah tuan ni masa berlalu, bukan saja saya buat dakwah, TV Hijrah buat dakwah, Radio Ikim buat dakwah, keluarga buat dakwah, suasana tuan. Dan hari ni tengok kan, yang paling menggembirakan sepak takraw pun dah tutup dah, sepak takraw dah tutup, okey dah. Dah tak ada isu dah masalah pakaian ni. Cuma ada beberapa perkara yang timbul dari sepanjang masa memerlukan penambahbaikan lah. Itu pengalaman saya. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT. Jadi yang pertama, tuan-tuan, kepentingan dakwah. Jadi kita buat kerja ni, ustaz saya peribadilah, saya nak mengajak sidang jemaah ni benda besar. Kita letaklah majikan kita Allah. Sebagai pendakwah, kita punya majikan Allah. Itu the ultimate lah. Jadi insya-Allah, insya-Allah kalau kita kejar akhirat, dunia akan kejar kita. Ulangi. Kalau kita kejar akhirat, kita kejar Allah SWT majikan kita, kita bekerja 24 jam, tidur pun kerja juga. Ya, tidur pun kerja. Kan, sampai tahap tu dunia akan kejar kita. Tapi kalau kita dalam melakukan dakwah, kita ada niat-niat duniawi, astaghfirullahalazim wal iyaz billahi min zalik, minta jauh daripada Allah, Allah SWT akan filter, Allah SWT akan tapis agamanya daripada orang-orang yang tidak ikhlas. Maka itulah yang kita saksikan sepanjang zaman, sepanjang tempat, akan ada orang-orang yang gugur, al-mutasakituna ala tariq dakwah, iaitu orang-orang yang tak rasa kepentingan dakwah. Okey, apakah kepentingan dakwah? Yang pertama, nak beritahu kita ni buat kerja para nabi dan para rasul. Saya minta maaf, saya tak sempat untuk detail, tuan-tuan boleh menota kan. Kita ni buat kerja para nabi dan para rasul. Dalam surah An-Nahl, Allah SWT berfirman ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Buat nota tuan-tuan, An-Nahl ayat 36. Maksudnya, walaqad ba'atsna, sesungguhnya telah kami Allah utuskan, fi kulli ummatin, bagi setiap umat, daripada zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Allah Nuh, sampai zaman Nabi Allah berlaku banjir besar, naik sampai zaman Nabi seterusnya, sampai Nabi kita Muhammad SAW, sampailah berlakunya kiamat. Sekali pertama, sebelum tu turun Imam Mahdi, turun Muntazar, Imam Nabi Isa dan sebagainya, akan ada apa? Rasulan ani abud fi kulli ummatin rasulan, akan ada rasul utusan Allah, akan ada. Tapi kita kena ingat depan Nabi SAW dah tak ada rasul dah. Nabi SAW sebut, ana khatimul anbiya la nabiyya ba'di, aku adalah penutup bagi segala para nabi, apatah lagi rasul, tidak ada lagi nabi selepas aku. Dan Nabi memperkenalkan namanya Al-Aqibu. Nabi ada 5 nama, Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Aqibu. Aqibu itu ialah penutup bagi segala nabi dan para rasul. Habis antara nabi dah wafat pada hari Isnin pada bulan Rabiul Awal, juga hari Maulid, sampai ke kiamat ni siapa nak buat? Kita dah, tuan-tuan. Apakah maudhu' ataupun tujuannya? Ani abudullah wajtanibut taghut, iaitu menyeru kepada Allah dan melarang kepada taghut, iaitu kita seru kepada Allah SWT, kita ajak mad'u kita kepada Allah SWT.
Ini saya sharing pengalaman baru ni. Saya pergi Kuching, satu negeri dalam Malaysia ni, satu negeri dari 15 tahun tu, dia ada bajet dan dia serius, dia buat bajet, dia lantik beberapa ustaz dan ada kaunselor lagi. Atlet bertanding kan, lepas bertanding tu kaunselor dengan ustaz ni kena jumpa atlet tu. Sebelum bertanding pun malam kena jaga semayang. Dalam konteks sukan lah, sampai ke level itu. Mudah-mudahan saya ada saham tuan-tuan ni. Dan masa saya nak pergi makan dekat Pekan Seratuk tu, satu orang tegur saya tuan. Perempuan tu pakai tudung labuh. Siapa pula ni kata? Kan? Diorang ni masa budak-budak lah, Ustaz tak kenal saya ke? Memang aku tak kenal kau dah jadi mak orang dah. Siapa ni? Adalah satu atlet tuan dulu dia pemain lompat bergalah terkenal Malaysia dulu, tak payah sebut nama dia kan. Tapi masa dulu dia tak bagus lah. Sekarang dia dah pakai bagus dah. Allah tuan-tuan dia pun latih atlet-atlet baru Malaysia semua pakai pakaian macam tu. Pakaian muslimah, tak ada pakai buka-buka aurat dah. Kamu ya Allah. Tu tuan dakwah ni dia manisnya masa ujung. Perit, pahit, masin sekarang. Tuan-tuan. Sekarang. Jadi yang kita nak bawa tu apa dia? Anikbudullah, bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut. Iaitu menjauhi taghut. Jadi tuan-tuan, ajak kepada Allah tauhid. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan sebelum daripada kamu, daripada silsilah rantaian lepas satu para rasul, kecuali kami wahyukan padanya membawa la ilaha illallah. Kita bawa dakwah tauhid la ilaha illallah fa'budun, maka hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maudhu' kepada dakwah kita ialah tauhid. Maudhu' kepada dakwah kita adalah la ilaha illallah. Apa yang kita perjuangkan ni adalah umpama tasbih. Ni kan. Daripada dulu manusia pertama Adam sampailah manusia terakhir, sampailah akhir zaman tuan-tuan, kita ni umpama biji tasbih. Tuan, yang bersambung-sambung. Iaitu perjuangan kita apa? La ilaha illallah. Apakah kalimat tu tuan-tuan? Kalimat tu tauhid. Sebab tu kata kolom kedua tuan, peranan Al-Quran dan hadis. Maka sumber-sumber yang diambilkan ni ialah sumber-sumber daripada Quran. Surah An-Nahl ayat 36. Yang mula-mula tadi walaqad ba'athna, tuan-tuan boleh catat yang tak catat apa nama Allahumma salli samad. Yang kedua surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya surah Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illallah. Jadi peranan Al-Quran. Jadi kita dengan Al-Quran ni kena dekatlah. Apakah itu Al-Quran? Apakah itu Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala qalbin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbidu bi tilawati al-muftatimu bi suratil Fatihah al-mukhtatimu bi surati An-Nas. Al-muta'abbidu bi tilawati, Al-Quran ialah senarai lafaz kalam Allah SWT yang diturunkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril. Dimulai dengan surah tu Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas 30 juzuk 114 surah. Dikira ibadah apabila membacanya. Jadi kalau level-level pendakwah ni tuan, kita ni saya 2014 alhamdulillah dapat peluang pergi ke Al-Azhar belajar ke Darul Ifta sekali dengan saya, alhamdulillah Mufti Melaka sekarang dengan timbalan Mufti Wilayah sekarang. Belajar 4 bulan cara nak keluarkan fatwa. Kan? Belajar cara nak keluarkan fatwa. Macam tu kan. Waktu masa belajar-belajar tu dapat jumpa satu syekh. Syekh, agak-agaknya apakah status saya dengan Allah? Kan?
Macam mana nak tahu status saya ni dengan Allah? Syekh tu kata, status kamu dengan Allah ialah sejauh mana kamu telah baca ayat Allah SWT kepada Allah SWT. Macam hari ni sebagai muhasabah kan, wahai pendakwah-pendakwah, hari ni berapa ayat Quran yang telah kita baca? Daripada pagi tadi, berapa jumlah ayat Quran? Ustaz satu kawan duduk dekat Senawang, dia kata dia amalkan baca suratul Ikhlas 500 kali sehari. Atau buat macam mana? Dia kerja kat Bank Islam tengah-tengah KL, kan? Dia naik motor, Bismillahirrahmanirrahim, kunu wallahu an Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 kali 500 berapa? Balik pun dapat 500. Dia rasa badan dia sihat, ustaz. Kerja yang sukar payah jadi mudah, benda berat jadi ringan. Senangnya kadang kita ni old school lah. Macam ustaz mungkin umur macam ni fikir macam gaya old school lah. Sebenarnya mudah je, naik kenderaan, bacalah. Baca suratul Ikhlas, kan, ulangi dengan jumlah yang banyak. Itulah kita punya status kita dengan Allah SWT. Status kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar, adalah mukjizat terbesar. Sebesar-besar nak cerita pasal mukjizat, benda pelik, kan, benda-benda pelik atau kita dengar karamah. Baru ni saya pergi ke mana ya, masa PKP nak buka, saya pergi ke Kedah. Saya pergi satu pondok. Siapa ada orang Kedah ni? Ada orang Kedah ni? Ada orang Kedah, kan? Tuan Guru Haji Zuhdi, Pondok Lanai. Pernah pergi tak Pondok Lanai? Itu hotel kan, jumpa dengan anak sulung. Dia kata, Allah, kan, Pondok Lanai, siapa tahu siapa orang lama ni masa kes Memali dulu. Ni cerita mulut ke mulut ni. Orang kampung dah marah kepada pihak berkuasa. Ni cerita yang berlaku ketika itu. Dah angkat senjata dah. Ni tugas ulama sepanjang zaman. Pergi jumpa Tuan Guru Haji Zudi. Apa nak buat ni? Tok Guru kata, jangan letak senjata. Jangan tu aman. Tidak, memang jadi huru-hara, kan. Tuan Guru Zudi ni dia punya karamah dia, ni cerita tentang pelik-pelik lah. Ni mukjizat Quran ni tuan ni, karamah dia ni. Tiba-tiba Ustaz teringat nak cerita ni. Masa zaman tu, masa Tuan Guru Haji Zudi mengajar, kita orang lama ni ingat ada zinc, kan, zinc saya duduk setinggan dulu, zinc pang. Kalau kita mengajar kuliah ni, bila hujan je bising, ketak, kita tak pakai mic, kan. Jadi budak anak murid sukalah, ni mesti kuliah batal. Memang batal lah. nak kuliah macam mana, mic tak ada, kan. Jadi tangguh pengajian. Tok Guru balik. Bila Tok Guru balik, Tok Guru Haji Zudi balik ke rumah dia tu, semua anak murid berlari nak tengok kat tingkap. Tahu tak dia tengok apa? Karamah dia, kan. Orang yang wali Allah, dia jalan baju dia tak basah pergi ke rumah. Anak dia tu apa nama dia? PU apa nombor 2 ke nombor 1? Yang mula-mula imam muda tu, itu anak dia. Anak dia pada isteri yang keempat. Tuan Guru Haji Zuhdi, Pondok Lanai. Allah, badan cerita ada disebut dalam YouTube, ada sebut tuan, itu karamah orang biasa. Tuan-tuan ni cerita tentang wali songo yang berjalan. Itu tak apalah tuan, cerita macam-macam. Ini mukjizat cerita macam-macam. Tongkat Nabi Allah Musa berdepan dengan tukang sihir, menjadi ular yang besar, memakan ular-ular tukang sihir. Yang paginya syirik, petang bersaksi dengan nama Allah, aku beriman, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, dan mati syahid. Petang syirik, pagi syirik, petang jadi syahid. Macam syahid orang Gaza tu, kena bunuh dengan Firaun. Dia boleh bertukar sebab apa? Tauhid, la ilaha illallah, menggunakan mukjizat tongkat. Cerita pasal mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, besi boleh jadi lembu Nabi Allah Daud. Tuan-tuan, yang paling besar, yang paling agung, yang paling azam, apa dia? Al-Quran. Baina aidina, dan Quran itu ada di sisi kita. Kalau dulu masa saya belajar di Mesir dulu, ialah pada pelajar Mesir ni, dia tetap dia kena ada dekat dada dia ni Quran kecil, kan. Lepas tu bila Quran nak tanggung, kena dalam keadaan senantiasa berwudu. Memang kena buat macam tu. Kita hari ni kadang-kadang pendakwah dengan bandu yang didakwahkan tu sama je. Dia sama je. Kadang-kadang bandu tu lagi bagus daripada dai, kan. Jadi kita antaranya kita kena sentiasa berwudu, kan. Jadi kita jaga pandangan, kita kena jaga sentuhan dan seumpamanya kita sedang menanggung Quran. Di samping kita pun selalu baca Quran. Mesti dia lain soalnya bila sampai bulan Ramadan, tuan-tuan, perempuan seksi pun baca Quran tu. Pelik aku kat Mesir, tuan-tuan ni. Siapa yang pernah duduk Mesir,
pelik. Suasana tu tak berlaku negara lain tuan, semua baca Quran. Perempuan seksi baca Quran juga. Kalau di Islam lah, kalau bukan Islam dia aktiviti dia tak baca lah tuan Okey, peranan Al-Quran dalam pendakwahan. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Jadi kita kena dekat dengan Quran. Jadi mulai hari ni, kalau old school punya lah, mak-mak kita kan, satu hari dia duduk dia lepas subuh tu dia baca Waqiah, dia baca Yasin. Ada sekarang trend baru tiap hari baca Kahfi. Tu bagus. Semua fitnah ni kan. Kalau siapa yang tak boleh, ustaz panjang sangat lah Al-Kahfi ustaz, hari Jumaat saja baca 1 sampai 10 Al-Kahfi awal dan 10 akhir Al-Kahfi tiap-tiap hari. Sebab kita sedang berada di zaman fitnah. Tak tahulah fitnah ni kan, macam isu-isu, tuan-tuan tahu isu macam-macam hari ni, halal jakim, apa lagi, abang bas. Ni yang mana geng? Siapa geng abang bas? Saya pun baru tahu 3 hari duk baca sebelah sini apa tu, JSB kan. Jadi benda ni fitnah akhir zaman. Jadi kita kena berhati-hati. Dan cara dia Ustaz, kami pendakwah ni, kita selalu dekat dengan Quran lah. Kadang kalau dalam ni kita kena banyak mengaji ilmu berfadail, insya-Allah Allah SWT selamatkan kita. Sumber utama ajaran dan panduan hidup Quran. Jadi kita selalu dengan Quran kan, selalu baca Quran. Memang kalau level kita setiap hari, kalau boleh lah, kalau boleh buat Yasin memang setiap hari. Level fitnah akhir zaman, Yasin ni super power, kan. Waqiah, murah rezeki ni bukan wang ringgit lagi, dari sisi kesihatan, pendakwah kena kesihatan. Waqiah 10 awal 10 akhir. Dan aplikasi Al-Quran dan dakwah, hujah-hujah Al-Quran sebagai rujukan utama, ayat-ayat yang menyeru kepada keimanan dan akhlak serta amalan soleh. Tuan-tuan ini jadi Al-Quran tuan tadi Al-Quran tadi ustaz dah beritahu definisi dia apa, senaralis lafaz-lafaz Allah SWT dalam Al-Quran. Ada 114 surah, 30 juzuk, 6,000 lebih ayat. Ada orang tanya, ustaz kenapa saya masa sekolah dulu 6,666 ayat, ada kata 6,636. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahulah, dia bahasa Arab pun ada 2 bahkan 3 kan, mazhab aliran Kufiyah dengan Basriyah. Dia cara mengira mazhab, kirakan ini kalimat, ini perkataan, ini huruf, dia ada mazhab tu yang jadi. Tapi ahli kuliah lebih kurang 6,000 lebih lah ayat-ayat Quran. Dikira ibadah apabila membacanya. Jadi orang perempuan kalau datang bulan, Allah leceh lah ustaz ni kan, sebenarnya salawat lah, tak mesti tak boleh baca Quran, kecuali orang ada pendapat ulama lah. Kalau saya mengambil tindakan tak boleh kalau pendapat ulama, kalau orang tu hafazan Quran, dia tahfiz, dia ni Quran, dia dibenarkan pada peringkat darurat. Tapi saya lebih kepada tak boleh tuan sebab kemuliaan, sebab dikira ibadah membaca Al-Quran. Jadi dalam bab ni orang lelaki memiliki kelebihan yang luar biasa. Tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT. Ini ayat An-Nahli ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan serulah kepada jalan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad. Kita belajar dalam kaedah usulubil Quran, kalau Allah SWT suruh kepada Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Memang ayat Quran ini tuju kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya ayat ini ditujukan kepada kita dengan lafaz yang umum. Nabi Muhammad diminta oleh Allah supaya berdakwah dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahaslah dengan mereka, iaitu mad'u yang kau serukan itu, dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Allah SWT jua yang mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi wa wa'alamu bil muhtadin. Jadi kena al-mau'izatu al-hasanah.
kena dengan hikmah kebijaksanaan. Kan satu peristiwa kan, seorang Arab Badui, bayangkan, kita boleh bayang kencing dalam masjid zaman dulu bukan dikepung je, tapi kencing dalam masjid. Kalau kita mesti menjerit kan, Nazim menjerit, oi, kawan tu terlari kan, adalah kencing dalam masjid. Yang kencing orang sudah tuan-tuan terkencing kan, tapi Nabi tu kan, dia relax kan, dia biarkan kawan tu kencing sampai habis tuan. Dia kencing kat situ je lah, ambil air tuan, jeruk dah kan. Sahabat-sahabat dah geram lah, nak berlasah lah, nak penggal lah, tuan. Jadi kita kena hikmah. Jadi bagi ustaz dan kita semua, dia nak jadi macam Nabi ni, dia tiba-tiba dalam keadaan dia memiliki kesabaran yang tinggi. Hikmah tu memang tu sebab tadi setiap hari kena ada wudu. Kita dalam keadaan sentiasa menambah ilmu, kita dalam keadaan bersiap sedia. Kita keluar rumah je dalam keadaan wudu. Kita keluar rumah je dalam keadaan wudu. Maknanya kita dengan madu kita di sisi Allah level kita berbeza. Fama fuq. Kan? Jadi kalau orang dalam keadaan wudu ni, dia mudah tarik keberkatan, mudah dapat nur Allah SWT, mudah dapat pertolongan. Madu kita tidak lah. Dia dalam keadaan huru-hara, lalai, ghaflah tu. Jadi kita mudah nak menyeru dia, mudah untuk mendekati dia. Jadi kita kena daripada diri kita sendiri. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maka hendaklah ni perintah fi'il amar. Fi'il dalam bahasa Arab ada 3. Amar, mudhari' dengan apa kira tu? Madi. Kan? Ni amar, hendaklah. Maka hendaklah, bagi alhamdulillah kita punya NGO, Perkim dan kita lah ni. Kan, dalam rumah tangga suami, isteri, suami, ayah. Jadi hendaklah kumpulan ke tempat kita. Mungkin dari segi politik ada satu grup, dari segi ekonomi ada satu grup, dari segi NGO ada banyak grup. Tak apalah, macam di karya kita ada masjid menjalankan dakwah, kita sama dengan mereka, kita sinergi bersama mereka. Maka madu'unya apa? Dia punya maudhu'nya apa? Al-amru bil ma'ruf, suruh kepada benda yang baik. Macam Perkim kita ke Jam'iyah ke apa-apa NGO, letakkan pada objektif. Biasalah kita dah zaman canggih memanggil kan, kena letak erosi nak tengok apa, 1, 2, 3 apa benda kita buat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan kita di sisi Allah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Beruntung. Ini hadis saya ingat masa 1994 dulu saya berada di Jordan, di Amman, ketika mengaji hadis fitnah akhir zaman. Syekh tu dah meninggal dah, termasuk dengan mufti Pulau Pinang ni, kawan baik sekali kan. Cerita tentang Palestin sekarang berlaku ni, kami pun pelik, Syekh betul ke? Dia kata, Syekh tersebut, kamu tunggu 25 tahun, 35 tahun, 30 tahun akan berlaku. Hari ni 2024, 1994, ya betul 30 tahun. 30 tahun yang disebut tu hadasa fi'lan, berlaku. Saya baru ni, saya di antara orang yang selalu live TikTok dengan orang-orang Gaza. Rezeki saya bertemu dengan satu orang, dia kata ayah dia pernah mengaji di Al-Azhar dulu, ayah dia wuzu. Dia bagi anak dia, bagi mic pada ayah dia. Ya Allah, saya punya kawan Datuk Harundin, menangis saya malam tu dah tidur. Dia kata saya kawan dengan Datuk Harundin, tapi dia tahu dah meninggal, wa yarhamuh wa maut fi Amerika. Dia kata dia tahulah. Kata saya dulu, ya Allah, saya 70, aku tak lahir lagi. 70 tak lahir lagi tuan. Dia mengaji kat Al-Azhar dulu. Saya punya kawan, dia pun cerita dia baik, ya Allah, tuan. Dengan teknologi canggih hari ni, kita dapat jumpa orang Gaza yang dahsyat hari ni, situasi ujuban tuan. Kita dapat jumpa lah ada orang yang kenal kepada seorang ulama yang telah pergi kan di Malaysia kita tuan ni. Allahu Akbar. Tuan jadi bila kita ada jiwa pendakwah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, humul muflihun. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar tuan ni. Okey, habis sedikit mengenai Al-Quran, kemudian hadis.
Jadi dalam pendakwah, kita pendakwah, senjata kita yang pertama ialah Quran. Tadi Ustaz sebut secara lafatil anzur lah, hubungan kita dengan Quran. Setiap hari kita kena ada sejumlah. Ustaz tak pasti, wallahu alam, berapa jumlah ayat Quran yang kena. Ni kita baca Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca Quran ni makanan rohani. Macam pagi-pagi lah sebelum pergi kerja kan, suami isteri kan, roti bakar kan, pukul 10 kan, bos ajak belanja roti canai telur goyang 10 makan lagi, tengah hari keluar makan lagi, pukul 3 petang 4 petang nak kena cikodok goreng pisang cucu udang 4 kali makan untuk jasad ni. Sebelum maghrib dah cakap dengan Omar, kena makan ni diet lebih kurang tuan. Kurang ajar betul-betul Lepas isyak cari geng masjid, pergi kena roti nan dengan capati dengan cair lagi. Allah apa, 6 kali makan. Itu makanan fizikal, itu makanan jasad. Kesian kat roh kita. Roh kita, makanan roh kita tuan, dalam nama alam roh. Baru ni baca dalam kitab-kitab kuning kita tuan, ada ulama orang roh kita duduk di alam roh selama 1000 tahun. Kita ni duduk dekat alam roh dulu 1000 tahun. Kemudian Allah pilih kita tuan, kau duduk dalam perut orang India, orang Cina, kau duduk perut orang Minang, orang Banjar. Saya orang Minang, mak saya orang Minang kan. Lahir orang Minang tuan lahir, kita lahir tuan. Daripada alam roh, alam rahim ibu 9 bulan 10 hari. Fizikal baru nak start, baru daripada air mani jadi seketul darah daging kan, jadi sikit. Roh dah ada dah. Masuk alam dunia, roh dengan jasad sekali tuan-tuan nanti dia masuk dalam kubur tuan-tuan, alam barzah, badan kita akan dimakan oleh roh tinggal. Jadi roh ni sebenarnya memerlukan makanan. Jadi para pendakwah yang menanggung dakwah, yang menanggung perintah Allah SWT dalam Quran ni, dan kita menanggung tadi sebutkan tadi tugas para nabi dan para rasul ni, kerja besar ni, maka kita dah tanggung benda besar, maka kita bawa benda yang besar, itu Quran. Maka Quran tu kita kena ada hubungan dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahkanlah. Naik kenderaan, ni kadang masuk dalam kenderaan tengok lagi Facebook, tengok lagi Twitter tuan-tuan kadang masuk dalam Quran, dan tu pegang biji tasbih, selawat, zikir, baca Quran. Itu Quran yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan sunnah. Peranan hadis dalam pendakwahan, kepentingan hadis sebagai sumber kedua. Jadi hadis ni, hadis adalah dia hadir menghuraikan. Kan? Siapa yang bawa hadis tuan? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia, Allah sebut dia tu Nabi Muhammad, tidaklah dia tu bernutuk, berkata-kata, wa ma yantiqu anil hawa, mengikut hawa nafsu, illa wahyun yuha, kecuali dia bercakap, dia bertutur wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi cakap hadis tu, hadis ni sunnah qauliyah. Nabi cakap hadis tu menghurai apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita kalam ni, kalam perkataan nombor 1 ranking dalam dunia ni, dalam kehidupan kita, kalam nombor 1 Quran tuan nombor 1. Kalam nombor 2 yang datang daripada lidah Nabi SAW, iaitu hadis ataupun sunnah qauliyah. Jadi kalau tuan-tuan terlalu banyak kan, kalau tuan-tuan dah boleh beza, siapa yang boleh sini boleh beza, boleh tengok dua teks, ini Quran, ini hadis, siapa yang boleh sampai level tahap tu, dia bagus. Dia lain bahasa Arab, Quran dia lain, dia subhanallah lain. Siapa yang belajar bahasa Arab, lepas tu menganjurkan kalau pihak Perkim boleh ada buat kelas bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab. Saya baru ni pun follow TikTok Gaza ni, ada bayangkan orang Gaza tengah-tengah perang, sekarang dah berhentilah, belum start perang tu boleh buat kelas bahasa Arab lagi, live TikTok. Dia nak kena tembak bioknya, dia ajar kita bahasa Arab. Ada orang banyak juga bahasa Arab, kita ajar dia bahasa Melayu. Sekarang dah teruk kan, tak ada tuan ni. Belajar bahasa Arab tuan, Allah Akbar, belajar bahasa Arab. Jadi seronok tuan, oh ni ayat Quran lain, oh subhanallah. Dah kenapa lain tuan? Masa zaman Nabi SAW berdepan dengan Abu Lahab, Abu Jahal semua, tukang syair yang hebat-hebat tu, bila dengar Quran tuan-tuan, ada yang beriman, ada yang menangis. Sebab ialah Allah SWT jadikan alam, Allah SWT jadikan bahasa lain, bahasa Arab dia lain, hadis bahasa Arab dia lain. Kalau kita dengar hadis tapi boleh beza lah, itu bukan Quran, hadis, kan. Kemudian kita mungkin dengar ada orang baca apa, kata-kata para sahabat dipanggil athar. Yang nombor 3, kata-kata sahabat. Sahabat dia melihat suasana bersama Rasulullah,
Dia panggil athar, alif sa alif ra, athar. Ada athar daripada Sayyidina Abu Bakar, banyak ada kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada asar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada asar daripada Sayyidina Ali, ada asar daripada Sayyidina Osman. Contoh tuan tu level-level. Kalam yang keempat yang bolehlah nak sebut kat sini, yang ni kasidah. Kan kasidah-kasidah kan Maulid ni kan ada buat kasidah kan. Itu bahasa Arab tinggi, itu bahasa Arab, tu bahasa rindu. Jadi kalau tuan-tuan, saya dulu tuan-tuan saya suka nasyid, Mahir Zain lah, Sami Yusof lah, apa yang perempuan Indonesia tu, Sibian kan. Tapi bila saya dah kena dengan kasidah ni tuan, sebab saya suka bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab, saya jatuh cinta dengan kasidah. Tuan-tuan sebab kasidah ni bahasa dia, bila saya tanya orang-orang ni, dia ni bahasa orang yang rindu Allah dan Rasul, dan mereka ni wali-wali Allah, muqarrabin. Ditulis oleh habaib-habaib dalam buku-buku yang tuan, kan orang baca kasidah tu kan, itu bahasa Arab rindu. Macam Ustaz tak faham, malah ni yang old school lah, macam kita dulu mengayat bini kita dulu macam mana. Tuan yang telefon, siapa sempat zaman telefon tepi jalan 20 sen tu, bergayut, bang, saya pula lepas ni, tunggu kan, bergayut lagi. Yang gelak tu zaman tu lah tuan-tuan kan. Yang ni bahasa cinta kepada Allah Rasul. Cuba belajar kasidah. Saya kalau layan kasidah menangis. Jadi Allah luar biasa memang. Ni tuan, ni bahasa, cerita tentang bahasa. Jadi sekarang kita bincang tentang hadis. Kepentingan hadis sebagai sumber kedua Islam. Nabi SAW semasa bila nanti dia menjadi Rasul, umurnya 40, sampailah Nabi SAW yang takil Rafi'alah 63, 13 tahun, 10 di Mekah, bakinya di Madinah ni 13 tahun. Jadi Nabi SAW ni orang Nabi bukan pemalu. Nabi dengan isteri dia bercakap, Nabi bermusafir dengan kawan-kawan bercakap, Nabi SAW dalam peperangan memberikan pengarahan, Nabi SAW ketika bermusyawarah dengan kawan-kawan, Nabi bagi pengajaran, Nabi bercakap kan. Jadi cakap-cakap Nabi ni banyak, juta lah tuan. Baru ni Alhamdulillah datang Dr. Adi Jumaah dekat Selangor, Masjid Selangor wilayah kan, Kerajaan Madani pun ada buat apa, hadis 40. Ada orang tanya juga, Ustaz, punyalah banyaknya ada hadis Nabi, kenapa hadis 40 je Ustaz, 40 hadisnya? Kan, tuan-tuan tak ada rasa nak tanya tu kan. Jadi Allah bagi ilmu tuan. Ini ulama. Allah SWT, Nabi SAW sebut al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris kerja buat para nabi. Mereka tak ada wariskan emas, perak, ataupun kata mereka waris ilmu. Al-Imam Nawawi, kalau tuan-tuan mengaji, dia pada level mujtahid mutlak, dia dah boleh buat mazhab sendiri. Al-Imam Nawawi rahimahullah, tapi dia tak buat. Dia follow metod Al-Imam Syafi'i. Tuan, punyalah banyak-banyak tu, dia pilih 40 je. Sebenarnya dalam tu ada 42 tapi ni kat dah bahasa Arab sebut 40, arba'in. Dan nombor 1 tu ranking, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sekarang kami guru-guru takmir ni ada follow juga kuliah daripada Jemaah Mufti Wilayah, dah hadis yang ke-32. Hadis yang nombor 1 tuan-tuan tahu tak dia apa? Yang berkaitan tentang niyah. Yang nombor 2 Arkanul Islam. Mungkin orang bertanya pelik, patutnya Arkanul Islam itulah yang pertama. Betul tak? Iman, Islam, ihsan, asyarus sa'ah, datang di kiamat. Kenapa pula cerita tentang iman, Islam dan ihsan ni nombor 2? Nombor 1 hati. Ni nampak ni ijtihad ulama, penting macam kita datang ni kan, check in hotel, dapat bilik bagus-bagus kan, dapat makan, dapat jumpa kawan-kawan, dapat mengaji ni, betulkan niat kita kerana Allah SWT. Berapa jam dah daripada pukul 3 sampai pukul 10 ni, sampai besok, sampai lusa kita berada di sini, dapat rahmat, berkah, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam halaqah ilmu dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu sebagai syartu al-awwalu lil ibadah. Syarat bagi sah ibadah ialah niat ni. Payahlah Ustaz nak faham. Macam inilah tadi siapa semai isyak tadi, ini Ustaz nak isytihar kan. Siapa semayang isyak tadi, Allah Ustaz saya lupa nak niat lah, walaupun semayang khusyuk, mana sah kena semayang lagi kan. Memang macam kita bulan Ramadan lah, anak kita dah 3-4 hari dah puasa, ya nak beritahu ni, mak nak beritahu ni, ibu nak beritahu ni,
adik lupa nak niat, memang tak sah lah. Walaupun beria kan, sahur dengan ni, niat tu penting. Maknanya ni ulama kan, ni ulama menghuraikan hadis. Sebab tu bila kan ada isu ni, Ustaz nak suka sebut juga, tapi kalau ada tahun kita bincang kan, ni ada satu polemik kan, ni ikut Nabi ke ni ikut ulama. Siapa tengok isu ni kan? So jawapan ni ikut ulama lah. Banyak contoh sebab ulama tu dia memiliki 15 jenis disiplin ilmu. Ulama, dia ada ulama mujtahid mutlak, ni ada ulama-ulama kan. Saya yang duduk mengaji bidang agama ni, yang tak malam hampir ceramah ni, kena mengaji fatwa pula 2014 Qadawi Ifta, saya memang angkat tangan tuan. Memang aku ni takkan jadi ulama tuan. Sebab saya bidang usuluddin. Bila masuk pergi Mufti Azhar balik, pergi Al-Azhar dah 14 tahun, saya tak sempat. Kita tak ada senjata ilmu syariah tu, tak ada. Fatwa ni dalam bidang syariah. Ya Allah, aku tak boleh lah tuan ni. Dengan orang cakap bahasa Arab laju, memang kita ngaji Mesir faham, tapi orang Arab kan jadi banyak. Jadi lepas tu saya pelik. Ini hati-hati tuan-tuan ni, yang tuan-tuan ni mungkin ada ahli jawatan kuasa, jabatan netizen Malaysia. Yang pakar-pakar yang suka sangat mengomel dekat netizen tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan ni. Orang yang beragama, kita sebab apa kita akan jadi muflis kat akhirat. Wallahi kita akan jadi muflis. Sebab kita cakap bukan pada bidang kita, dan kita tak dituntut pun. Dalam bab ni saya suka nak beritahu, alhamdulillah Malaysia kita ni ada berapa mufti? Wallahi tuan-tuan, paling banyak dalam dunia ni. Walaupun aku pernah duduk Jordan, pernah duduk Mesir tuan. Ini kalau ada orang pelik, ada orang tanya, tapi itulah kan kita ada sejarah kita sendiri kan. Kan kita pun tahu sejarah kita, negeri Melayu ni kemudian ada sultan. Itu tak apalah sejarah kita, negeri lain kita berbanggalah. Ni, tapi walaupun itu adalah beberapa pro dan kontra, tak apalah, tapi itu yang kita, dan kita nak yang pro kontra tu kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ni mana ni? Wilayah kan, sebelah sikit Selangor tuan ni. Serahkan kepada mufti tuan. Kalau betul kita nak bercakap, kita jaga kita punya kalam dalam konteks amar makruf nahi munkar kepada umum, boleh dalam ayat, tapi kita jaga kita punya kalam kita lebih kepada pembinaan, kita jaga tuan-tuan ni. Tapi yang risau, mereka lah akan jawab di hadapan Allah SWT. Wah, jauh saya bukan masuk poin ni tuan. Boleh boleh, nanti boleh tanya-tanya lah tuan. Hadis sebagai pelengkap penjelasan terhadap ajaran Al-Quran. Ayat Al-Quran memang hadis lah. Hadis hadir sebagai menghuraikan banyak benda tuan-tuan ni berkaitan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ada dua ayat wadihat. Tuan-tuan tahu makna, boleh dah tahu dah terjemahan dia, ataupun yang pembagian yang kedua dia panggil Al-Quran ni ayat-ayat mutasyabihat. Dia kena orang alim yang kena menterjemahkan. Betul ustaz saya peribadi macam ada Quran Time dekat televisyen tu, ustaz secara peribadi lah sebuah, biarlah orang yang menghuraikan tu bukan orang motivasi. Sebab ustaz dalam bidang usuluddin dan tafsir, bagi PhD yang ada Malaysia kita ni banyak mesti ni, biar dihurai. Sebab kalau dihuraikan tiba-tiba datang ayat-ayat mutasyabihat, berat berat. Man qala fil Quran bi ra'yihi, barang siapa yang bercakap tentang Quran dengan otak dia, dengan akal dia, dengan pandangan dia, fa asaba, betul, falyatabawwa ma'adahu minan nar. Kemudian dia cakap betul lah, tak, dia akan masuk dalam api neraka Allah SWT. Sebab benda-benda berkaitan dengan Quran tafsir ni kena mengaji. Biarlah orang pada orang bidang dia, orang yang pada bidang ni. Ramai Malaysia kita ni kan yang bidang-bidang dia tuan ni. Bahaya Al-Quran ni tuan ni, kalau dihuraikan bukan mengikut ilmu yang sebenar. Hadis sebagai pelengkap kepada penjelasan. Okey, ini sedikit maklumat tuan-tuan ni. Jangan kita takut kita tak tahu nak bezakan antara sunnah dan hadis. Macam mana nak sebut ni? Okey, sunnah dengan hadis. Kadang orang tahu apa beza. Hadis dia kecil. Hadis kecil. Sunnah besar. Itu permulaan ni. Hadis dia sama dengan sunnah kauliah, sunnah kata-kata. Dia sebut hadis, dia adalah sunnah yang diungkap dengan lafaz-lafaz baik-baik perkataan. Kan? Baik-baik perkataan.
Adapun sunnah ada banyak. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ni macam pernah satu ketika Nabi SAW bertemu dengan para sahabat yang sedang makan biawak dhab. Saya nak tanya ke sini orang lelaki lah khususnya, siapa pernah makan biawak dhab? Tak ada pernah makan Oh, aku lah menang. Yelah, geli biawak kan. Aku pun geli juga makan dulu tuan. Dah makan baru tu, Ustaz, itu tadi dhab. Astaghfirullahaladzim. Kan? Nabi tak makan Nabi diam je. Itu nama dia sunnah takririyah. Maknanya boleh makan dhab tu boleh. Kalau tak boleh, Nabi lah orang yang pertama kata haram, tapi Nabi tak cakap macam tu. Itu sunnah. Sunnah takririyah, sunnah fi'liyah, kan? Sunnah khususiyah, sunnah yang khusus bagi Nabi SAW. Contohnya Nabi, isterinya satu riwayat mengatakan ada 9 orang, 11 orang. Itu sunnah khususiyah. Ustaz, ini poligami Nabi 9, 11, apalah kita 4. Itu tak boleh. Itu dia ada sunnah khususiyah. Kan? Kita 4 saja ikut syariat. Ni kita perlu faham. Lain peranan kasih sayang. Terus sinergi Al-Quran dan hadis dalam dakwah. Jadi kita gunakan Al-Quran tadi Ustaz Jai sebut. Kita macam surah Al-Ikhlas tu memang senjata, orang kata apa? Modal Elio lah Ustaz Keluar lah kata apal. Terjemahan dia dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu kita kena apal lah. Dan huraian-huraian tu ambil kitab kan, ada huraian apa kata Imam Mutabari, Imam Ibn Katsir, kita ambil lah, kita ambil sikit, kita hafal lah. Itu ilmu. Kita boleh baca pun boleh. Kan? Gabungan Al-Quran tadi sebagai panduan pelengkap. Kedua-duanya saling melengkapi dalam misi dakwah. Pentingnya berpegang kepada kedua-dua sumber. Okay, ciri pendakwah yang berjaya. Kita apa definisi ciri-cirinya? Penyampai pesan. Tadilah bawa pesan Al-Quran Sunnah daripada hadis. Yang kedua berilmu dan berakhlak. Kita kena ilmu lah. Masa Ustaz Jaya kita ada kena pada tahap kita kena beri ilmu kita pada satu level lah. Dan berakhlak. Sebenarnya Allah masa semat macam Ustaz pun ialah berapa tahun dah ceramah ni, 25 tahun. Ustaz nak bagi peringatan pada diri Ustaz lah. Sebenarnya orang yang paling banyak bercakap dan dialah paling banyak diuji. Kan? Betul tak? Yalah depan Ustaz ni semua, yalah hari ni semua dengan Ustaz cakap. Tempat lain orang bercakap. Kan? Banyak bercakap Ustaz. Jadi dia kata apa? Cakap mau serupa bikin. Kena buat lah. Kadang kita cakap mudah suruh orang, tapi kita tak buat dan ada ayat Quran kan, besarlah kemarahan Allah mereka yang bercakap tapi tak buat. Gunakan pelbagai kaedah tanggungjawab sosial dan mendekatkan diri kepada Allah. Para pendakwah dia kena ada macam apa, dia semayang hubungan dengan Allah kena clear. Semayang waktu berjamaah, wahai lelaki, wahai suami orang, wahai atuk orang. Pergi, wahai hamba Allah, kalau yang lelaki ni semayangmu di masjid berjamaah tempat yang diazankan. Lepas habis semayang tu, ni level asas 33, 34, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Lepas semayang 5 kali kena ayat kursi, jangan tinggal baca sekali. Qul huwallahu 3 kali, 1 al-falaq, 1 an-nas. Memang tak boleh tinggal. Wallahi ini asas. Ini ulama kita dah susun, atuk-atuk kita dah susun dah. Pas semayang tu. Ni full package. Ustaz pernah ada pengalaman, ada orang nak sihir Ustaz masa Ustaz bawa anak Ustaz pergi klinik. Tapi mentang-mentang lah aku ni alhamdulillah aku jadi imam kan. Kan? Jadi imam kita jaga semua kan. Ada orang tu beritahu, orang tu hembus. Ni ada orang Indon, tak malah orang Indon saya pun orang Indon ni, saya atuk saya dulu dari Indon, lagi Malaysia kan. Dia hembus. Kan dia nak ambil, betul kita pegang isteri kita punya beg kan, dalam tu ada duit kan, dia nak hembus. Taklud tu. Hari ni pasal apa kita kena sihir, kena skema pasal kita tak jaga kita punya zikir-zikir ni apa benting. Husnul muslim. Sad nun. Husnul. Pendinding diri mukmin dengan zikir. Jadi kita para pendakwah kena. Dan Ustaz pernah ada jumpa Ustaz ada jumpa para pendakwah yang kena sihir dahsyat Tahun lepas Ustaz ziarah seorang pendakwah terkenal dekat Melaka. Ada orang Melaka sini? Ada orang Melaka? Lah abang kau ada? Orang Melaka tak ada? Orang Melaka? Mana Lahabau? Lahabau. Ustaz pun Melaka ke orang Alai? Kan? Tapi sekarang nasihat dah Ustaz tu. Sebaik-baik Ustaz ni macam mana kan? Kena sihir kan? Allah, macam-macam orang kan?
Jadi kita cabaran kita besar. Macam kawan-kawan ustaz host Batu Gaza yang masuk dekat alam maya tu, kami dikacau oleh tentera-tentera alam maya Isnajis. Ustaz tak panggil Israel, Isnajis. Dia masuk kat bawah tu, keluar perkataan Yahudi tu, dia masuk, dia report kat TikTok. Dia kata Rom ni bully lah, harassment lah apa, sedangkan kita nak tolong orang Gaza. Jadi ustaz pesan kat diorang, korang masuk baca Fatihah, baca doa 10 ayat kafi, 10 ayat akhir kena pasang. Kalau tak boleh baca pun pasang YouTube. Kita doa minta dengan Tuhan, kejangkan tangan dia. Yahudi dah masuk nak kacau, tangan dia kejam. Main orang Islam kita berdoa, kita tengok orang Yahudi pegang Taurat. Taurat kau dah kena tahrif, bohong kan? Kami kitab kami yang benar. Kenapa kita tak pakai kita punya senjata kan? InsyaAllah contoh dakwah. Kau berapa nak habis ni? Sila. Dia untuk memperangatkan kawan-kawan Ustaz. Macam contoh tadi Ustaz bagi tahu, Ustaz kata ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kan? Seperti yang Allah kata, wahai orang beriman, kenapa engkau pandai bercakap namun kau tak buat? Tapi Ustaz, saya nak bagi tahu, ada setengah pula satu poin bagi tahu, kita kena bercakap. Kita kena bercakap walaupun kita tak buat, suatu hari nanti bila benda tu kita bercakap, benda tu akan insya-Allah dia akan jadi kontradiktif. Maksudnya aku ni bercakap tapi tak buat. Tapi Allah kata, hendaklah kamu bercakap, kenapa kau pandai bercakap tetapi kau tak buat. So benda tu berlawan. Kontradik. Macam mana Ustaz? Okey, dalam ni dia pakai ilmu taufik ma bainal ayat. Ni ada satu ilmu lah. Dia taufik antara dua ayat, kan? Kadang-kadang antara ayat dengan hadis dengan hadis, kan? Jadi dalam konteks dakwah ni macam ni, Ustaz bagi penjelasan pada Ustaz Jaiz. Kita diberikan ancaman oleh Allah. Kau bercakap ni, kau suruh orang kau ahli keluarga kau kan. Dalam masa sama kita tahu juga memang ada nas dan ada hujah, kita kena bercakap juga. Dia macam ni. Sebab tu kita kena bentuk circle. Kan, alaikum bil jamaah wal amah wal masjid. Hendaklah kamu bersama dengan jamaah bercampur ramai dakwah, jamaah dan bercampur ramai dakwah wal masjid dan masjid. Circle kita kena bagus. Ini circle kita ni. Jadi kita alhamdulillah kita circle kita orang-orang solehin, solehat ni. Jadi kita minta lepas kita bercakap, kita minta kepada Allah doa, Allah SWT bagi kita taufik kekuatan untuk beramal. Kita kena minta dengan Allah. Saya cakap kita minta Allah supaya kita diberikan kekuatan. Hidayat satu hal. Taufik ni apa? Ni kalau pemain badminton Indonesia tu apa? Hidayat Taufik ke Taufik? Taufik Hidayat. Sebenarnya nama dia patut Hidayat Taufik, tapi dia lelaki. Kalau dia perempuan boleh nama Hidayat Taufik. Tapi sebenarnya yang tepat Hidayat daripada tu Taufik. Bukan Taufik dia bawa Hidayat kan? Jadi macam kita ni, kita dicabar oleh Taufik. Taufik ni apa? Waffaqallah. Ni merge. Cakap tapi tak buat, tak merge lah. Jadi Hidayat kita dah ada, tapi kita diganggu dengan hawa nafsu. Syaitan musuh ada 5 3 zahir, 2 batin. 3 zahir, kafir. Siapa musuh kita lagi? Munafik, Muslim. Kafir ni macam Yahudi sekarang lah, yang bunuh orang Islam kat Gaza, Lebanon tu, Palestin tu. Munafik, yang duduk belakang sembahyang subuh, yang bunuh Sayyidina Umar. Orang munafik. Orang Islam hasad dengki. Hasad dengki kan, adik-beradik hasad dengki. Kadang hari ni yang berlaku ni, baru ni saya jumpa hakim. Ustaz, saya lah hakim yang suami bunuh isteri tu. Ke isteri bunuh suami? Suami isteri pun ada hasad dengki. Astaghfirullahalazim. Lepas tu saya kata hasad dengki ni bahaya. Hasad dengki ni penyelesaiannya kena mengaji ilmu tasawuf, mengaji kitab penawar bagi hati. Hasad dengki ni semua ada, ustaz pun ada. Kalau hasad dengki yang bagus dia panggil ghibtah. Saya cemburu dengan Ustaz Jaiz, jadi saya tak nak kacau, hilangkan iman dia, tapi saya nak jadi macam dia. Itu namanya ghibtah. Hasad dengki, apa yang ada pada Ustaz Jaiz kita mau kasih tadak. Tayar dia kita pancit, tayar dia kita pancit salah, motor dia, kereta dia kita pancit tayar dia. Itu dengki kan. Kita pergi sihir dia, astaghfirullahalazim. Itu cerita pasal hasad dia. Sedih apa pula jauh lah ustaz pergi ni. La ilaha illallah. Kat mana tadi dah? Anda ni kelemahan anda kalau nak ciri-ciri pendakwah. Mendekatkan diri kepada Tuhan itulah maknanya betul. Wallahu alam. Kenapa ustaz cerita tadi tu? Okey, 5 taufik dengan hidayat. Jadi kita minta dengan Allah
taufik. Jadi kita dapat buat. Memang pelan-pelan lah. Macam ustaz pun akui, ustaz banyak benda ustaz cakap, ustaz tak buat, dan ustaz sedang merasakan ujian Allah. Kenapa kau tak buat? Minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, minta maaf kepada Allah. Kita kena mengadu kelemahan kita dengan Allah SWT. Jadi ya Allah, aku buat kerja ni, aku nak kerja, aku bukan walim ya Allah, aku ambil setiap, aku nak teruskan kerja para Nabi dan para Rasul, ampuni aku. Kita mengadu dengan Allah SWT. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong yang bongkar. Ustaz, nanti benda ni Ustaz, dia akan lawan balik, dia kata akan timbul apa munafik. Aku ni macam seolah mengucap dalam takbir, aku ni ada ciri-ciri munafik lah. Benda tu yang mengganggu. Wow. Apa tu sebab tempat tadi, teruskan upgrade ilmu, teruskan memohon ampun kepada Allah SWT. Sebab kita dalam masa sama kita tengah buat satu kerja yang besar, kan? Upgrade ilmu, update kita punya status ilmu kita, dan banyak kita minta ampun kepada Allah SWT. Memang level kita ni sebenarnya setiap hari kena sembahyang taubat ni. Setiap hari kena sembahyang taubat. Istighfar kena berapa? 70 sampai 100. Oh tadi saya ingat tadi cerita pasal 5 musuh tadi. Punya jauh tadi. Kafir, Yahudi, lepas tu munafik, lepas tu orang Islam, masa dengki lah. Kenapa Ustaz pun ingat? Tinggal lagi 2 yang tak nampak, nama apa? Hawa nafsu dan syaitan. Ni Ustaz Jahir. Jadi kita ni terganggu. Syaitan ni apa? Dia berjalan kat laluan darah kita. Maka Nabi pesan kita banyak berpuasa. Hawa nafsu kan, ringit-ringit, pujuk-pujuk kita, kadang-kadang dia warnai pula kita. Tu kena hati-hati lah kan. Jadi kita jaga syariat kita. Macam lelaki perempuan kena jaga dia punya perbatasan tu semua kena jaga. InsyaAllah. Jadi pendapat tadilah. Okey, kesimpulannya apa ya? Boleh ikut rumusan peranan Al-Quran dan dalam hadis dalam pendakwahan. Jadi kita upgrade, satu bagi ustaz pembacaan, makanan rohani kita. 2, ayat-ayat yang berkaitan tentang dakwah-dakwah atau ayat berkaitan dengan tauhid, qul huwallahu ahad, al-ikhlas tu kita kena hafal dan kita kena tahu dia punya makna dan sedikit huraian tafsir dia. Boleh kemudian hadis-hadis yang berkaitan. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang memberikan panduan menyeluruh dan dakwah. Tak dapat lain lah. Jadi kita punya stand kita Al-Quran dan Sunnah. Galakan untuk terus berdakwah dengan berhikmah berlandaskan kepada Sunnah. Teruskan berdakwah. Baru ni dalam bulan puasa baru ni, ustaz satu kawan dia duduk nilai, dia meninggal masa bagi kuliah subuh di Shah Alam. Dah ada 2-3 kawan ustaz, dia ceramah, dia mati atas macam ni lah kan, tengah-tengah macam ni kejam. Dia tu kan. Jadi insya-Allah lah kita semua ni akan mati dalam keadaan berdakwah. Baru ni ustaz pergi kat section 4 Bangi. Ni section 4 Bangi ada tu surau tu. Surau tu yang pernah viral, noja surau tu dia sujud sembahyang sunat ba'diyah dan dia tak bangun-bangun. Isteri jadi ketua muslimat kat situ. Dah jadi nenek dah kan. Dah lama dah tu, 14 tahun dulu kan. Dia bukan pendakwah pun, dia noja. Dia menjadikan rumah surau Jumaat tu sebagai rumah nombor 1, rumah dia sebagai rumah nombor 2. Sampai isteri dia kata bukan balik kampung nak patah balik, tak ada orang nak azan. Tengok Allah bayar dia dengan pengakhiran yang dicemburui, husnul khotimah. Jadi itulah cita-cita kita.